Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua panel jemputan kita pada hari ini untuk bicara Prakasa HEPA siri ke-8, iaitu dengan tajuk Meluncur Pelayaran untuk Semua. Jadi tanpa kita lengahkan masa, saya perkenalkan dulu panel-panel jemputan kita pada hari ini. Yang pertama iaitu Encik Muhammad Hafizi bin Said, Pengarah Pusat Latihan Pelayaran. Apa khabar Encik Fizi? Sihat Encik Fizi ya? Alhamdulillah, terima kasih Encik Fizi dapat bersama dengan kita untuk bicara Prakasa HEPA hari ini. Dan untuk panel kedua pada hari ini iaitu Encik Ku Anas bin Ku Zamil, Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pusat Latihan Pelayaran. Apa khabar Encik Anas? Alhamdulillah, sihat Encik Anas Encik Anas ni juga merupakan bekas atlet pelayaran negara kita sebenarnya. Yang tu pendengar kita mungkin nak tahu juga tu hari ni. Okey. Dan untuk panel ketiga pada hari ini iaitu wakil daripada mahasiswa Saudari Nurul Izrin binti Syamsul Arifin, pelajar dan juga merupakan atlet pelayaran UMT. Apa khabar Izrin? Khabar baik. Baik Izrin. Sihat Izrin Sihat. Ada paper lagi ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Alhamdulillah dah habis exam dah. Alhamdulillah lega dah tu. Dah habis exam dah tu. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan soalan pertama kita kepada panel pertama kita pada hari ini iaitu Encik Hafizi. Jadi pada pandangan Encik Hafizi sendirilah, bagaimana Encik Hafizi melihat hasrat yang berbahagia TNC HEPA kita agar pusat pelayaran bingkas dalam melaksanakan Prakasa Meluncur Pelayaran untuk Semua. Jadi saya persilakan Encik Hafizi. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak moderator Encik Syahri Hafiz kerana bersama dengan kami pada tengah hari ini. Okey, menjawab soalan tersebut, terus terang saya nyatakan kami amat berterima kasih kepada pihak yang bahagia, Prof TNC HEPA kerana memahami objektif dan tujuan penubuhan PLP itu sendiri. Kerana dalam prakasa tersebut ia menterjemahkan apa itu objektif sebenar PLP. Sebelum ni kami menggunakan pelbagai kata-kata, orang kata trademark kami lah, iaitu seperti everyone can sail. Sebenarnya hampir sama. Prakasa ini adalah pelajaran untuk semua, bermaksud semua adalah orang kata berpotensi ataupun layak untuk berlayar. Dan kami committed di dalam PLP, maksudnya committed di dalam usaha ini melalui program-program pembangunan mahasiswa, pemerkasaan masyarakat serta penglibatan semua golongan termasuk wanita, OKU, dan juga kita telah mula mengiktiraf kearifan tempatan atau local expert di dalam beberapa kursus dan latihan yang kita adakan untuk mereka knowledge sharing bersama pelajar UMT dan juga peserta-peserta kursus kami. Jadi daripada bahasa mudahnya, Prakasa Meluncur Pelayaran untuk Semua ni memang selari dengan objektif penubuhan kami dan ianya tepat pada masanya lah untuk kami terus mengeluarkan apa itu PLP dan untuk masyarakat mengenali kami. Okey, terima kasih Encik Hafizi atas penjelasan berkaitan dengan soalan pertama tadi. Jadi daripada soalan pertama tadi kita dapat lihatlah sebenarnya dengan prakasa pertama ini, Prakasa Meluncur Pelayaran untuk Semua ini jelas selari dengan objektif utama Pusat Latihan Pelayaran dan juga terdapat juga pakar-pakar tempatan iaitu local expert yang dapat berkongsi dengan mahasiswa kita terutamanya, dan knowledge sharing itu juga berlaku melibatkan pakar-pakar tempatan ni jugalah. Jadi saya suka menggunakan terma kearifan tempatan. Kearifan tempatan. Okey. Kearifan tempatan. Jadi mungkin sedikit tambahan Cik Fizi. Dari segi kearifan tempatan tu, boleh Cik Hafizi kongsikan juga sebenarnya apa perkongsian utama yang diberikan kepada pelajar-pelajar kita untuk lebih secara terperinci lah. Okay. Kita sedia maklum Terengganu ni memang banyak dan juga legasi ataupun heritage ataupun bahasa mudahnya adalah warisan. Warisan ilmu
laut dan ilmu marine tu memang dah sinonim dengan warga Terengganu. Dan mujurnya kita berada di tempat latihan kita iaitu di Pulau Duyung ni, tempat memang secara sejarahnya memang terkenal dalam ilmu pertukangan bot, ilmu pelayaran, nelayan dan sebagainya. Dan dari situlah kita mengambil kesempatan di mana terdapat beberapa kearifan tempatan yang masih hidup dan masih mampu untuk berkongsi ilmu dengan kita. So kita angkat mereka dan kita bawa mereka dalam subjek-subjek yang berkredit, yang mana semua pelajar mengambil subjek tersebut boleh belajar dengan dia, dengan kearifan, dengan tokoh-tokoh yang kita ambil tadi, dan dapat menerima ilmu yang disampaikan tu dalam bentuk secara orang kata formal. Jadi apa baiknya kepada kita adalah kita cuba menjaga kesinambungan ilmu tersebut lah, agar tidak dilupakan begitu saja. So boleh saya kongsikan juga, sehingga kini kita dah ada 4-5 cohort, iaitu batch yang telah belajar bersama local expert atau kearifan tempatan ni, tokoh tempatan ni, dan hasilnya mereka dah mula mengenali apa itu bot payang, reka bentuk bot-bot tempatan, okey, dari segi reka bentuknya, design, dan juga dari segi penggunaan bot-bot tersebut. Walaupun pelayaran ni lebih orang nampak sebagai berlayar dalam bentuk sukan, tetapi kami lakukan lebih daripada itu. Kami juga cuba mengangkat dan menghidupkan kembali warisan maritim, khususnya di negeri Terengganu. Okey, jadi melalui kearifan tempatan tu dapat diberikan perkongsian berkaitan dengan bot. Tadi Cik Fizi ada sebutkan berkaitan dengan bot payang dan sebenarnya, dan saya tertarik dengan berkaitan dengan subjek berkredit tu. Jadi sebab subjek berkredit ni kita soalan seterusnya kepada panel seterusnya ni. Jadi merujuk kepada subjek berkredit tadi, mungkin Cikgu Anas boleh berkongsi dengan pendengar kita pada hari ini, sebagai tenaga pengajar di Pusat Latihan Pelayaran, apa subjek yang ditawarkan dan bagaimana pelaksanaan sepanjang semester? Cikgu Anas, silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. So di bawah Pusat Latihan Pelayaran, kami juga menawarkan 3 subjek, dan subjek ini terbuka kepada semua. Salah satunya adalah CCS 3162 ataupun kita panggil Asas Pelayaran. Dan subjek kedua adalah CCS 3162 Lanjutan Pelayaran, dan subjek ketiga adalah CCS 3172 Kejurulatihan. So subjek-subjek ini kita buka kepada semua pelajar, dan mereka boleh ambil subjek ini, dan mereka akan belajar daripada asas hingga menjadi seorang pelayar yang berkaliber lah. Okay. Dan dari segi pelaksanaan semester, sepanjang semester, di minggu pertama kita akan mulakan dengan teori dan juga ikatan. So ini adalah minggu yang paling penting untuk mereka. So mereka perlu belajar mengenal pasti bahagian bot, bahagian-bahagian layar, dan juga yang paling basic sekali ikatan. Dan minggu kedua kita akan mengenalkan peralatan dengan lebih jelas supaya mereka tahu fungsi dan juga kegunaan peralatan itu dengan betul. Dan di minggu yang sama juga kita akan menggunakan simulator. So simulator ni mereka akan berlayar di atas simulator yang berada di Nautical Workshop, dan mereka akan cuba berlayar seperti mereka berada di air lah. Okay. Dan minggu ketiga dan sehingga ke hujung sem, mereka akan ke UMT Community Sailing Clubhouse di Duyung Marina, dan mereka akan merasai pengalaman berlayar yang sebenar. So proses ini memang proses yang agak panjang dan agak rumit, tetapi saya percaya selama yang kita mengajar mereka, memang mereka sangat cekap dan cepat belajar. Jadi kalau saya boleh tanya Cik Anas, yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ni di subjek asas pelayaran ke yang mana? Okey, so apa yang saya cerita ni adalah di subjek untuk asas pelayaran. Asas pelayaran. Tapi basic sailing lah. Ya, basic sailing. Tapi kebanyakannya mereka akan banyak dengan teori lah. So kebanyakan akan teori dan di lab, dan mereka akan terus ke UMT Community Sailing Clubhouse untuk berlayar.
Okey, tadi ada Cik Anas sebutkan untuk khusus lanjutan pelayaran dan juga kejurulatihan. Yang ini setakat ni bagaimana progres dia, Cik Anas? Okey, so setakat ini untuk lanjutan pelayaran, untuk mengambil subjek ini, prasyaratnya adalah mereka perlu mengambil subjek asas pelayaran. Okey, so baru mereka boleh ambil lanjutan pelayaran. Dan berbeza dengan asas pelayaran, mereka hanya menggunakan buku yang kecil, 5.4 meter. Dan bila mereka berada di lanjutan pelayaran, mereka akan menggunakan teori yang sedia ada daripada kelas asas pelayaran, cuma mereka akan belajar menggunakan bot yang lebih besar. So bot itu adalah bot 36 kaki besarnya. So mereka akan bekerja berkumpulan. Grouping lah. Grouping. So ini lebih kepada berkumpulan. So kita akan banyak melatih diorang dari segi communication dan juga teamworking lah. Okay. So kita ada subjek yang ketiga. Okay, subjek ketiga adalah kejurulatihan. So kejurulatihan ni adalah satu benda yang berbeza. Okay, dan semestinya mereka sudah pun ambil asas pelayaran, subjek lanjutan pelayaran. So di kejurulatihan ni mereka pula yang akan mengajar pelajar bagaimana untuk mengenalikan bot tu. So mereka akan jadi seperti seorang jurulatih, dan mereka akan ajar daripada basic sehingga boleh berlayar. Okey, jadi bermula dengan asas pelayaran iaitu basic sailing, dan selepas pelajar tamat, pelajar dibenarkan untuk mengambil subjek seterusnya iaitu advanced sailing, lanjutan pelayaran. Dan jika dah selesai yang lanjutan pelayaran ni, pelajar boleh pilih untuk mengambil kursus kejurulatihan, coaching. Ya, betul. Ketiga-tiga subjek ni ditawarkan pada setiap semester ataupun bergantung kepada pelajar yang ada mohon. Macam mana, Cik Anas? Okey, setiap semester kita akan tawarkan dua subjek. Contohnya semester ini kita akan tawarkan asas pelayaran dan juga lanjutan pelayaran. So next semester kita akan tawarkan dua subjek iaitu asas pelayaran dan juga kejurulatihan. Jadi pelajar yang dah habis subjek yang sebelum tu, untuk next semester kalau dia ada pilihan untuk sambung, dia boleh ambil. Dia akan sambung. Dia boleh ambil lah. Okey, jadi di samping penawaran subjek ni, pastinya ada melibatkan penjagaan aset-aset, bot dan sebagainya. Mungkin Cik Anas boleh kongsikan dengan pendengar, pelajar kita, khususnya mahasiswa kita lah, apa sebenarnya yang ada di pusat latihan pelayaran ni. Jadi pendengar tu mungkin nak tahu kan, nak sertai kursus ni. Boleh Cik Anas kongsikan? Okey, so antara yang kami ada di pusat latihan pelayaran adalah satu buah simulator yang kami guna pakai adalah simulasi untuk kita di darat. Kita ada dua buah perahu layar laser, panjangnya lebih kurang 5.4 meter. Kita ada satu buah perahu layar laser 100, seakan sama panjang, tetapi dikendalikan oleh 3 hingga 4 orang kru. Dan kita ada 3 buah luncur angin, 2 buah kapal layar F-36, panjangnya 36 kaki. Ni yang 36 kaki tadi. Yang ni kita akan guna untuk lanjutan pelayaran. Dan kita ada 2 buah bot laju. So 2 buah bot laju ni adalah bot yang kita gunakan untuk mengajar dan juga untuk mengawal keselamatan di air. Okey. Jadi sebuah bot-bot yang ada ni, yang inilah digunakan untuk pembelajaran dan juga ada juga yang digunakan untuk pertandingan dan sebagainya. Kalau untuk dari segi pertandingan, kami akan gunakan semua aset-aset yang kami ada, seperti yang saya bacakan tadi, dan juga kami akan menyewa khas daripada Majlis Sukan Negeri Terengganu. So lebih banyak kami sewa dan lebih banyak student kami ada kerjasama juga dengan Majlis Sukan Negeri Terengganu juga. Ya, betul. Kami ada kerjasama dengan Majlis Sukan Negeri Terengganu supaya kita boleh guna peralatan-peralatan yang mereka ada. Okey, terima kasih Cik Anas atas perkongsian berkaitan dengan subjek asas pelayaran, lanjutan pelayaran dan juga kejurulatihan. Ini dah, bagi saya dah cukup terperinci dah sebenarnya. Jadi pendengar-pendengar, mahasiswa yang dengar slot hari ini kena gunakan peluang yang ada untuk ambil peluang untuk ambil subjek ni pada semester harapanlah. Ni dah habis semester kan, dah habis exam ni, boleh sedia untuk semester yang akan datang. Okey, untuk panel kita yang seterusnya iaitu saudari Izrin. Jadi pada Izrin, hari ini selepas Izrin ikutilah subjek asas pelayaran, subjek lanjutan pelayaran yang tu saya tak sure dah sertai ke belum. Asas pelayaran mesti Izrin dah sertai dah kan.
apa pandangan Izrin tentang kursus ni dan apa yang menarik untuk subjek ni? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk Prakasa HEPA ni. Bagi saya Universiti Terengganu ni berbeza dengan universiti lain sebab kat sini kita mempelajari ilmu asas pelayaran dan mempraktikkan dia lebih mendalam lagi untuk pembelajaran kita sekali. Selain tu dalam latihan tu, kalau bonus kita akan dipilih untuk menyertai kejohanan-kejohanan antarabangsa dan telah pun dibuktikan kemahiran itu dengan menjulang trofi Royal Langkawi International Regatta. Itulah. Jadi Izrin dah pernah sertai pertandingan lah dengan membawa nama UMT keluar. Sudah. Pertandingan apa tadi tu Izrin? Royal Langkawi International Regatta dan SB20 Singapore. Okey. Kalau boleh kongsikan dengan rakan-rakan mahasiswa yang lain, macam mana proses Izrin terpilih untuk mewakili UMT tu melalui subjek ni? Boleh kongsikan? Dengan asas pelayaran ni, dari situ kita akan belajar, lepas tu ada training. Daripada training tu kita akan tapis siapa yang ada potensi yang lagi tinggi dan di situ kita akan dipilih untuk menyertai kejohanan-kejohanan antarabangsa. Jadi sebelum menyertai kejohanan antarabangsa tu pun sebenarnya adalah pemilihan yang dibuat oleh jurulatih dan juga pegawai yang di LP sebelum terpilih lah. Ya. Yang pergi Langkawi tu berapa orang Izrin? Kalau boleh kongsikan hari tu. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat. Tapi Izrin salah seorang atlet yang terpilih lah. Ya. Dapat nombor apa hari tu? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Daripada berapa peserta tu? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat. Tak apalah. Alhamdulillah dapat tempat tu. Kira nombor 3 untuk peringkat kebangsaan bagi saya adalah satu pencapaian yang sangat baik lah. Sebab kalau ikutkan ada kompetitor lain lagi yang merupakan atlet negara juga kan. Sebab ni pertandingan peringkat kebangsaan kan, kira antarabangsa kan. Ya. Regatta Langkawi antarabangsa. Okay, thank you. Terima kasih Izrin untuk perkongsian sebentar tadi. Dan untuk soalan seterusnya, saya berbalik kepada Encik Hafizi. Okay, Encik Hafizi, untuk soalan seterusnya, mungkin Cik Fizi boleh kongsikan dengan kami semua pada hari ini. Pastinya untuk tahun 2023 ni dah ada perancangan program-program jangka panjang dan juga jangka pendek untuk tahun 2023 ni lah. Boleh Cik Fizi kongsikan dengan kita semua apa rancangan untuk 2023 ni? Okey, setiap program yang dirancang dalam PLP ni sebenarnya selari dengan PSU atau Plan Strategic University. Dan yang terkini Plan Strategic University, maksud saya UMT, yang terkini adalah Plan Strategic 2023-2027. Dalam salah satu daripada Plan Strategic tersebut adalah Trust 3, iaitu pembangunan pelajar, yang mana didokong oleh HEPA sendirilah. Dan peranan PLP dalam Trust 3 ni adalah dalam salah satu KPI-nya adalah melahirkan nahoda masa depan. Okey, macam mana melahirkan nahoda masa depan ni? Untuk diterjemahkan dari segi plan tindakannya, kami di PLP, kami ada program-program akademik, kami ada program kursus kompetensi, dan kami juga ada program-program professional certificate lah. Okey, semua tu adalah ke arah mendukung ataupun menjayakan KPI melahirkan nahoda masa depan yang akan dilancarkan kelak lah dalam PSUMT, Plan Strategic University. Okey, menjawab balik soalan tu, kalau mengikut pendekatan kami atau program yang akan dibuat dalam tempoh terdekat ni, sememangnya kami akan menambah baik subjek yang Coach Hana cerita tadi. Subjek telah kami tawarkan sejak 2019 dan tiba masanya untuk kami olah dan kami lihat balik di mana kelemahan yang perlu diperbaiki, terutamanya dari segi penawaran subjek tersebut adalah 2 kredit sekarang. Jadi kami ingin naikkan kepada 3 kredit, menjadikan ia lebih diterima lebih ramai pelajar. Sebab kalau 2 kredit ni lebih pada macam koko, yang mana pelajar sebenarnya rugi ambil 2 kredit. Mereka lebih perlukan 3 kredit berbanding
demand untuk 3 kredit tu lebih. Jadi insyaAllah by next year kami akan gubal balik dan akan menjadikan semua subjek pelayaran ni daripada 2 kredit kepada 3 kredit. Dan juga berkaitan dengan long term ataupun jangka masa panjang, program jangka masa panjang kami cuba mengubah persepsi daripada pelayaran ni sekadar sukan kepada lebih pada itu, iaitu kompetensi dan juga value added kepada pelajar kita. Macam mana saya maksudkan tu adalah macam Coach Ani cakap tadi, subjek kejurulatihan contohnya. Itu bukan pengakhiran mereka. Sebab di mana apabila mereka ambil subjek kejurulatihan, kami akan tindikkan bersama sijil profesional, iaitu kursus kejurulatihan level 1 sukan spesifik. Okey, itu dengan ISN lah, dengan ISN. Betul. Right. So begitu juga jangka masa akan datang ni kami akan jadikan beberapa subjek tersebut sebagai CJ kompetensi, okay, untuk menjadikan lebih value added kepada pelajar yang mengambil. Okay. Sebab niat kami pelayaran ni bukan sahaja sukan, tetapi ia lebih kepada peluang pendapatan, menjana pendapatan dan juga income, khususnya pada kursus-kursus kepada masyarakat tu. Pelayaran is bukan sahaja sukan tetapi sebagai income. Dan untuk saya kongsikan juga, contohnya program-program bersama masyarakat yang kami buat, akan datang kami akan buat di Pulau Perhentian. Itu adalah di satu program bersama pelajar-pelajar di Pulau Perhentian dan remaja di Pulau Perhentian, yang mana kami pernah buat program yang sama di Pulau Redang pada tahun 2020 selepas COVID. Program ini adalah memberi bukan pendedahan kepada mereka, sebab mereka ni memang anak-anak nelayan, anak-anak penduduk situ memang dah mahir dengan laut. Tapi cuma memberi nilai tambah kepada mereka, sebab sebahagian mereka ada niat untuk bekerja di resort-resort yang ada di pulau tersebut. Dan resort-resort tersebut ada kemudahan, ada fasiliti pelayaran. Jadi sekarang ni resort-resort tersebut hire ataupun menggaji orang luar, orang pada luar Terengganu, bukan orang pada pulau tu, yang ada kemahiran pelayaran untuk mengajar atau menjadi demonstrator kepada pelawat ataupun turis pelancong. Jadi dengan adanya program macam tu, lebih ramai anak tempatan khususnya di pulau tersebut boleh bekerja di resort-resort yang ada sekeliling mereka lah pada masa akan datang. Itu yang niat kami lah untuk mengubah persepsi pelayaran daripada sukan kepada penjanaan pendapatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu salah satu program yang akan diadakan tahun ni, iaitu bersama, saya anggap macam program bersama komuniti lah. Maksudnya dengan memberikan sesi kepada pelajar-pelajar atau remaja di Pulau Perhentian agar mereka boleh gunakan kemahiran yang ada tu untuk menjana pendapatan, insya-Allah. Dan pastinya bila kita dapat bantu anak-anak nelayan yang boleh menggunakan kemahiran yang ada ni, boleh menjana pendapatan, pastinya tu satu langkah yang sangat baiklah untuk mereka, daripada mereka bekerja di luar dan sebagainya kan. Mostly mungkin mereka yang dah rancang untuk duduk di pulau, pastinya itu boleh menjadi sumber pendapatan mereka juga satu hari nanti, insya-Allah. Okey, tadi saya ada melihat ada berkaitan dengan professional certificate. Mungkin yang ni boleh Cik Fizi jelaskan lebih lagi, sebab boleh pendengar tahulah, boleh pelajar kita tahu apa dia professional certificate yang ada apabila kita menyertai kursus di bawah kursus latihan pelayaran. Okey, buat masa ni dalam subjek kejurulatihan pelayaran tu, di hujungnya kami akan tindikkan bersama program kejurulatihan sukan spesifik. Okey, yang mana kursus tersebut dianjurkan di sini di UMT, dan juga jika tak ada di UMT kita akan bawa keluar lah. Sebabnya dia penganjuran kursus tersebut kena mengikut takwim yang ditetapkan oleh Persatuan Pelayaran Malaysia. Jadi itu salah satu daripada sijil profesional yang menjadi value added kepada pelajar lah. Selain daripada degree mereka ada satu sijil
kejurulatihan. Jadi bila pelajar tu ambil je subjek yang kejurulatihan tu, CCS 3172 ni, betul, dalam masa yang sama dah ditindikkan terus persijilan tahap 1 tu bersama dengan persijilan jurulatih pelayaran tu. betul. Yang tu dah ada kerjasama dengan mana-mana pihak ke? Dengan MSN ke? Dengan pusat pelayaran Malaysia ke? Kalau Cik Fizi boleh detailkan. Sehingga kini kita dah lahirkan 19 pelajar yang dah ada sijil dapat. 19 orang. 19 hingga 2022. 2023 belum start. Belum lagi lah, belum mula. 2022, daripada 2019 hingga 2022 kita dah lahir 19 orang jurulatih yang ada sijil. Dan insyaAllah tahun ni kita akan sama ada buat di sini atau hantar keluar lah. Kalau demand tu ramai dan kita boleh buat di sini, sebab satu-satu kursus akan kapasitinya minimum dalam 30 orang. So kalau kita ada 30 orang dan kita boleh buat kursus tersebut. Kalau tak ada, means that kita kena invite orang luar ataupun kita hantar keluar. Atau kita anjurkan penganjuran tu di luar dengan melibatkan wakil daripada luar lah, peserta luar lah kan. Okey, di samping penganjuran aktiviti dengan komuniti, dengan pelajar melalui subjek berkredit dan tak berkredit ni, boleh tak Cik Fizi kongsikan dengan kita semua apa pertandingan-pertandingan peringkat kebangsaan atau terbangsa yang terdekat yang mungkin UMT akan sertai lah, selain kalau dulu kita pergi pertandingan yang regata Langkawi tu kan, lepas tu dengan yang Singapore tu, kalau ada tahun ni yang boleh dikemas kini Cik Fizi? Kita ada bukan saja menyertai dan juga kita juga menganjurkan pertandingan. Okey. Contohnya Terengganu Monsoon Challenge dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Terengganu. Itu merupakan orang kata regata tahunan yang terbesar di Pantai Timur lah. Okey. Yang dibuat setiap hujung tahun ketika monsun. Iaitu pada tahun ini dia akan buat pada 26 bulan Disember hingga 29 hari bulan Disember. Betul-betul hujung tahun tu sebelum masuk tahun baru. Betul. Dan uniknya apa itu Terengganu Monsoon Challenge? Ia adalah sebahagian daripada usaha menyambung legasi Monsoon Cup yang telah terhenti 2015 lalu. Terengganu Monsoon Challenge sebenarnya kami telah buat sejak 2017 dalam skil yang kecil lah, iaitu peringkat kebangsaan. Namun walaupun peringkat kebangsaan ia terus disertai oleh pelayar daripada Thailand, Singapura, daripada Asia Tenggara lah. Yes. Sebab demand dia tinggi. Pertama keunikan Terengganu sendiri. Apabila buat event Terengganu, orang luar nak datang. Walaupun time monsoon, orang luar datang. Jadi tahun ni insyaAllah kami akan buat event tersebut bersama dengan Majlis Sukan Negeri Terengganu. Dan event-event lain yang kita akan sertai mengikut demand semasa lah, mengikut tawaran semasa. Contohnya pada tahun lepas Coach Anas bawa student ke Korea, itu atas jemputan mewakili Malaysia. So tahun ni buat masa ni sehingga bulan 7 ni saya tak dapat apa-apa jemputan lagi lah. InsyaAllah mungkin ujung-ujung nanti dalam bulan 8 bulan 9 insyaAllah kami akan dapat jemputan ke luar negara lah. Jadi sebenarnya pelajar UMT sendiri berpeluang nak wakil negara tu sebenarnya. Kalau ikut apabila wakil UMT bermaksud ia wakil negara. Sebab UMT satu-satunya IPT-nya ada pasukan pelayaran. Okey. Untung betul pelajar UMT ni. Tapi itulah pelajar kena ambil ruang dan peluang tu lah. Jadi merujuk kepada ruang dan peluang kepada pelajar ni, saya nak tanya kepada Izrin lah. Mungkin tadi Izrin ada kongsikan sedikit berkaitan dengan pengalaman menyertai regata Langkawi dan sebagainya kan. Dari segi penganjuran pertandingan tu, pernah tak Izrin terlibat sebagai urustia, dan kongsikanlah juga dengan kawan-kawan ni kenapa perlu sertai latihan kursus asas pelayaran ni, supaya pelajar-pelajar ni tahu sebenarnya ada peluang mereka untuk menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat bukan sahaja kebangsaan. Malahan kalau kebangsaan ni biasanya macam Masum, Sukip tu bagi saya tu level kebangsaan yang sebenarnya pelajar nak sertai. Tapi yang ni siap boleh ada peluang dapat pergi Korea, masuk mewakili Malaysia. Mungkin Izrin boleh kongsikan dengan rakan-rakan Izrin pengalaman Izrin sendiri. Pengalaman saya yang bersama UMT ni,
pergi Singapura tu lah paling seronok sekali sebab kita dapat keluar negara kan. Ambil pengalaman apa situasi kat sana. Lepas tu kita boleh juga berkenalan dengan universiti yang kat sana sebab kat Malaysia ni UMT je ada pasukan pelayaran. Dekat luar negara ada juga yang universiti yang ada pasukan pelayaran. So kita dapat berkenalan dengan diorang. Lepas tu kita bukannya boleh jadi peserta je. Macam saya ada juga menyertai macam sebagai tabir untuk e-sailing tournament tu. E-sailing tournament. Boleh kongsikan sikit tentang e-sailing tournament tu, apa tu? E-sailing tournament ni online lah. Kita waktu COVID hari tu, sejak tu lah benda ni dimulakan lah sebab nak pergi regata, nak pergi merentas negeri tak boleh. So kita wujudkan e-sailing ni. E-sailing ni kita boleh main kat phone je. Jadi saya bukan sebagai peserta lah. Saya tulis result, tengok macam tu je lah. Jadi urus dia Jawatankuasa Teknikal Pertandingan lah masa tu. Masa tu bersama dengan Pusat Latihan Pelayaran atau ada juga pelajar-pelajar lain yang sertai jadi Jawatankuasa Pertandingan tu? Ada juga pelajar lain. Ada juga sekali lah. dengan pusat latihan. Sekali dengan pusat latihan lah. Okey, e-sailing menarik tu. Sebab saya difahamkan e-sailing tournament ni juga merupakan pertandingan secara maya pelayaran peringkat kebangsaan yang julung-julung kali dianjurkan di Malaysia. Yang tu Cik Fizi boleh tambah sikit yang tu? Uniknya ketika COVID 2020 lalu, iaitu ketika bulan di awal COVID, iaitu ketika bulan Jun. Okay, ketika itu seluruh aktiviti hold, tak boleh buat apa. Jadi kami dengan usaha kerjasama dengan Majlis Sukan Negeri Terengganu, kita perlu do something. Asalnya nak buat untuk subjek saya saja, iaitu ketika itu pelajar subjek saya tak boleh nak hadir ke UMT dan tak boleh nak buat amali. Jadi kami rancang untuk buat sebagai amali. Tapi apabila kami buat amali, sebabnya benda tu di platform dia boleh semua orang sertai dan ramai orang lain nak sertai. Dah peringkat negeri, kemudian peringkat Malaysia. Lantas kami lah menjadi kiranya peneraju kepada membina framework ataupun kerangka untuk pertandingan e-sailing di Malaysia. Dan baru saja kami dapat persijilan MyIPO, iaitu hak cipta, yang tim dapat hak cipta sebagai pembina modul untuk pertandingan e-sailing di peringkat kebangsaan. Okey, dapat bina modul. Dan sekarang ni e-sailing ni bukan saja, walaupun dah tak ada COVID, tetapi masih lagi ada peminatnya, dia ada pesertanya. Dan kami dapat tajaan daripada luar untuk menganjurkan, contohnya negeri-negeri lain yang dia tak ada kapasiti untuk anjur, sebab dia perlukan tim yang kuat, dia perlukan sistem yang internet yang stabil. Okay, jadi UMT ada, dan kami diberi tajaan ada kalanya untuk menganjurkan di peringkat negeri, di peringkat Majlis Sukan Negeri. Jadi tahun ni agak-agak ada ke pertandingan peringkat kebangsaan tu? Sepatutnya bulan 9 kita dengan Jabatan Laut Malaysia, InsyaAllah untuk Hari Pelaut lah. Yang tu boleh disertai oleh mana-mana, open to all. Dan hadiah sangat menarik. Tu kena ambil peluang tu, Izrin. Kena ajak rakan-rakan cuba. Yalah online kan, tak kena berjemur, tak kena apa. Kena boleh ajak rakan-rakan yang lain untuk sertai. Okay, terima kasih Cik Fizi untuk tambahan berkaitan dengan e-sailing tu. Jadi untuk soalan, kalau ikutkan kita dah di hampir penghujung sesi hari ni. Terima kasih panel kita hari ni. Untuk soalan yang terakhir kepada Cik Fizi sendirilah, apa harapan Cik Fizi kepada pelajar-pelajar kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk menyokong aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh Pusat Latihan Pelayaran nanti? Okey, kepada pelajar-pelajar baru dan juga pelajar-pelajar yang telah ada pun berdaftar di UMT, saya sangat-sangat mengalu-alukan penyertaan pelajar-pelajar dalam bukan saja subjek, mengambil subjek, dan juga dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Latihan Pelayaran. Sebab kita di UMT salah satu-satunya universiti yang ada kemudahan ini. Okey, dan ia menjadi sebagai nilai tambah kepada anda apabila anda bergraduat nanti. Saya ambil contoh pelajar saya yang sebelum ada pelayaran, apabila dia pergi interview, masing-masing CGPA-nya hampir sama, 3.5, 3.4 contoh. Tapi apa nilai tambah dia? Budak UMT ada lesen selam, menyelam.
Dan akhirnya hari ni berada di company-company shipping company yang besar, walaupun dia tak menyelam langsung, tapi nilai added value. Yalah, dengan sijil yang dia ada tu, dengan tambahan sijil yang dia ada tu, so skop kerja dia bukan menyelam, skop kerja dia di office. Yalah, skop kerjanya bukan menyelam, tapi dia menjadi nilai tambah. Begitu juga anda, apabila anda join aktiviti luar seperti ini, selling dan sebagainya, orang akan lihat bahawa nilai tambah yang ada pada you mampu bergerak dalam pasukan, you mampu bekerjasama, you mampu lebih interaktif dengan orang. Itu menjadi satu, orang kata, nilai tambah kepada pelajar apabila bergraduate. Bukan sahaja dalam akademik, tapi kita kena buktikan di dalam aktiviti seperti ini. Okay. Terima kasih Cik Fizi sekali lagi bersama dengan kita hari ini, pengarah Pusat Latihan Pelayaran, dan juga Cikgu Anas selaku panel kedua, dan wakil mahasiswa iaitu Saudari Izrin untuk bicara Prakasa HEPA siri ke-8 pada hari ini. Dan akhir kata daripada saya, terima kasih sekali lagi kepada semua panel dan kepada semua pendengar untuk bicara Prakasa HEPA siri ke-8. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.